2 Disember 2020 di Senai, Johor Bahru, terdapat isu sindiket yang timbul iaitu sindiket daging import haram. Sindiket ini melibatkan aktiviti pemalsuan pelabelan logo halal dan aktiviti ini berlaku akibat hilangnya sikap amanah dalam diri serta sikap tamak dalam mengawal keuntungan melampau tanpa merisaukan keselamatan dan kesejahteraan pengguna. Pembekal tersebut berjaya mengabuli mata pihak berkuasa tempatan dengan turut mengimport daging daripada sumber yang sah dalam masa yang sama. Terdapat juga laporan bahawa taktik yang biasa digunakan kartel daging import adalah dengan mengimport bersama dengan daging daripada sumber yang halal dan meletakkan daging berstatus halal secara bercampur dengan daging tidak mempunyai sijil halal yang sah. Hal ini menjadikan status halal daging tersebut diragui dan memerlukan penelitian semula. Justeru, timbullah pelbagai persoalan kepada ahli agamawan terutamanya kepada pihak mufti berkenaan isu kartel daging import haram. Soalannya berkaitan hukum pembelian sebelum isu tersebut berlaku serta kebolehan untuk memakan jika keyakinan kehalalan terhadap daging tersebut walaupun isu ini masih menular di negara kita. Menurut Islamiyah penggunaan logo halal, daging yang haram dan telah dicampurkan dengan daging halal menimbulkan kebimbangan kepada pengguna Islam di Malaysia. Maka timbullah persoalan, apakah status hukum daging tersebut dan boleh dimakan ataupun tidak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan serta daging yang tidak disembelih kerana Allah. Maka jelas daripada ayat ini, daging yang tidak disembelih mengikut penetapan syarak tidak boleh dimakan. Maka hukumnya haram. Namun, sekiranya status dan sumber daging itu tidak diyakini dan menyebabkan syak kepada pengguna sama ada daging tersebut halal maupun haram, maka umat Islam dididik supaya untuk berhati-hati dan meninggalkan perkara syubhah demi memelihara dirinya sama ada dari aspek jasmani dan rohani. Rasulullah SAW juga mengajar umatnya untuk bersikap waspada serta berhati-hati berkaitan dengan perkara halal dan haram demi menjaga agama Islam bahkan kehormatan. Demikian sabda Rasulullah. Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhah yang tidak diketahui oleh ramai orang. Maka, siapa yang takut terhadap syubhah bererti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar kawasan larangan, dibibangi, dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki sempadan dan sempadan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Setelah meneliti perspektif dan hujah bersumberkan hukum syariah yang primer iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama', dapat disimpulkan bahawa umat Islam perlulah berhati-hati dengan sumber makanan mereka. Oleh yang demikian, jika konsumer yakin sumber daging tersebut halal statusnya, maka boleh dimakan. Maka sekiranya status daging itu dikhawatiri daripada sumber yang haram, maka lebih baik umat Islam tidak memakan daging tersebut serta berusaha untuk mencari sumber makanan lain yang halal statusnya. Berdasarkan kepada istishab, harus memakan atau meminum apa saja yang baik selagi mana ia berada dalam kategori thayyibat. Hal ini ialah salah satu bentuk maslahah kepada manusia untuk menghilangkan kepayahan ataupun dalam bahasa Arabnya raf'ul haraj. Apa saja yang tidak disebut oleh Nas, ianya perlulah ditentukan status halal atau haram makanan tersebut dengan mengenal pasti sama ada ia berada dalam kategori thayyibat ataupun khaba'ith. Kaedah penentuan ini adalah melalui istiqra' dan uruf sebagaimana Imam Syafi'i menilai apa yang dimakan oleh orang Arab dan tiada cegahan daripada Rasulullah termasuk dalam kategori thayyibat dan makanan yang tidak dimakan oleh mereka termasuk dalam kategori khaba'ith. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa apa sahaja makanan yang berbahaya dan memudaratkan diri juga termasuk dalam kategori haram dimakan. Dalam kes ini, Islam menuntut penganutnya untuk tidak terlibat dalam sesuatu perkara yang diharamkan di sisi Islam.
Oleh itu, setiap perkara syubhah iaitu perkara yang mempunyai kesamaran atau sesuatu yang tidak jelas status halal dan haramnya maka perlulah dijauhi. Ini adalah kerana untuk mengelakkan daripada terjerumus dalam perkara yang diharamkan di sisi Islam. Kesimpulannya, isu pemalsuan logo halal pada produk daging yang haram serta pencampuran dengan daging yang halal memberikan impak yang besar kepada penganut agama Islam di Malaysia kerana ia melibatkan perkara yang halal dan haram. Menurut Al-Quran, umat Islam dilarang memakan daging yang tidak disembelih mengikut cara Islam. Menurut As-Sunnah pula, jika timbul syubhah, iaitu syak sama ada statusnya halal ataupun haram, umat Islam disarankan lebih teliti dalam memilih apa yang boleh dimakan dan meninggalkan apa yang syubhah. Antara sifat orang yang warak ialah meninggalkan apa sahaja yang meragukannya kepada apa yang tidak meragukannya. Berdasarkan sumber sekunder, harus hukumnya memakan apa yang tergolong dalam kategori thayyibat. Jika kebaikan melebihi keburukan, maka sebaiknya perlulah berusaha untuk mendapatkannya dan sebaliknya. Daging import boleh dimakan jika diyakini status halalnya. Isu daging import dari luar negara yang diragui status halal ini tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat kerana ia melibatkan hukum halal dan haram bagi umat Islam, khususnya di Malaysia. Penularan tentang isu ini menunjukkan bahawa masyarakat kita agak cakna berkenaan hukum-hukum agama. Bagi mengekang isu ini terus berlega-lega dalam kalangan masyarakat kita, antara perkara yang boleh dilakukan ialah pihak yang bertanggungjawab perlu menyelesaikan masalah yang timbul dengan cekap, manakala pihak yang terlibat dengan perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini harus diperlakukan dengan adil berdasarkan bukti-bukti yang kukuh sekaligus menjadi pengajaran buat pelaku dan masyarakat awam agar tidak menggadaikan kemaslahatan awam demi keuntungan peribadi.